bangunan dekat pos Malaysia ni, bangunan sebelum ni adalah bangunan apa? Siapa boleh jawab? Betul, Muhammad Izwan. Muhammad Izwan dah jawab dah. Panasonic, betul. Dulu saya pun saya pernah bekerja di Panasonic. Tahun 2005 sampai 2007 saya kerja di Panasonic R&D lah depan tu. Okey. So bangunan ni, bangunan dia Pos Malaysia beli. So dia nak buat satu sistem tempat untuk dia panggil RPC maksudnya Largest Integrated Parcel Center. Maksudnya dia uruskan parcel pos laju punya lah dekat sini, dekat Shah Alam ni. So kita akan share macam mana kita bantu dia untuk sejukkan tempat ni lah. Dia punya layout bangunan untuk IPC Pos Malaysia ni, total area dia lebih kurang dalam 164 square feet lah, tapi itu dia including non-condition area. So total condition area dalam 157,000 square feet. So chiller dia berkapasiti 300 tan, ada 3 unit. Okay. Saya nak tunjuk drum kita. Okey, ada ASU, ada 8 biji ASU berkapasiti, berbeza-beza kapasiti dia. Total airflow lebih kurang dalam total airflow 297,000 CFM, total 8 biji ASU lah. Okey, so total capacity dalam 11 juta BTU per hour lah. So total cooling load factor kat sini adalah 71. Saya tak, 70 ni bagi saya agak rendah. Sebab selalunya dewan, masjid ataupun warehouse macam ni selalunya cooling load factor ranging antara macam Cik Karim Muhammad cakap lah, 80 ke 120. Ya. Okey. Kat sini saya nak tunjuk kalau kita tengok table, kalau siapa pernah dapat table ni table X-ray ni, daripada dalam selalunya dalam diary Exxon adalah dia ambil check figure. Benda ni adalah check figure. Untuk sebagai kita punya confirmation selepas kita membuat pengiraan heat load yang jelas, so kita akan check balik figure kita tu agak relevan ke tak. Kita pick satu factory, so kita boleh kata dia sebagai light manufacturing lah, bukan heavy manufacturing. So recommendation daripada sini dalam 120 ke 200. Ni kita pun tak pasti ni apa consideration yang table ni bagi tahulah. Okey, yang ni ada jawab. Syarul jawab rendah ya. 70 bagi saya dulu sales engineer Exxon. Saya bekerja Exxon selama 4 tahun. So bagi saya cooling load factor untuk 71 untuk gudang memang agak berisiko untuk kemungkinan tak sejuk. Okey? So boleh kata rendah lah kalau kita compare dengan check figure ni. Rule of thumb punya check figure ni consider rendah lah 70 tu berbanding dengan 120 minimum ni. Okey. Tadi kita dah tunjuk kepada semua penonton tadi 70 untuk warehouse kecil ke besar? Apa pandangan Syasraf? Kecil sebenarnya, memang kecil, kita pun tak percaya sebenarnya. Dia kalau ikutkan JKR pun dia tak lepas kalau kita nak buat warehouse bawah daripada 80. So macam mana hasil dia? Okey, sejuk tak? So far workers atau staff kat sana kata memang terlebih sejuk. Terlebih sejuk. Sebab dia orang punya operation daripada tengah hari sampai ke subuh sampai pagi. So bila malam tu memang dia kata memang terlebih sejuk. Ni terlebih sejuk daripada Cik Muhammad Fauzi. Ada penyelesaian lain tak? Terlebih sejuk pula. Okey, untuk pengetahuan Cik Fauzi, cooling load factor 70 ni bagi saya bukan oversize. Dia bukan oversize. Dia consider rendah. Tapi bila ada sistem fabric ducting, dia improvekan dia punya air distribution, itu yang jadi terlebih sejuk tu. Itu. Ya, betul. So Cik Asraf dia tanya macam mana nak cater. Rasanya boleh cover lagi kan? Boleh off separuh kan? Okey, kita main design satu main duct tu kita supply untuk 2 issue. 2 issue kan? Contoh satu supply line, satu zone tu kita buat untuk 30,000 CFM. Kita pecah 2 issue 15. Okey. Sepatutnya full load kena jalan dua-dua tu lah. Tapi bila terlebih sejuk kita akan reduce. Kita jalan satu issue je. Okey.
Satu issue dia dah cukup untuk distribution. Ni yang banyak bantu sebenarnya fabric duct ni banyak bantu sebab dia punya distribution tu memang even. Dia tak spot macam diffuser. Kalau diffuser, kalau rigid duct kita buat satu issue jalan, memang airflow takkan cukup. Itu beza dia. Bukan nak up produk ni macam nak up lebih ke? Bukan. Ni memang experience. Sebab saya dah pasang 2-3 projek kat fabric ni dengan rigid duct memang dah banyak lah. Okey. Sebab nak compare fabric dengan rigid duct ni memang ada beza dia. Maksudnya dari segi cooling load factor tu kita boleh reduce Boleh, kita boleh reduce. Kita boleh reduce dengan pakai fabric. Tapi kalau pakai rigid duct tak boleh. Kita kena ikut balik HRI punya standard. Ikut 100 balik. Ikut table tadi balik. Pakai 100 balik. Kalau pakai GI duct. Itu beza dia. Saya pun tak boleh kalau pakai GI duct nak pakai rendah cooling factor. Ada figure tak berapa bil dia sebulan? Tak ada Tak ada figure Kalau ikut Cik Zul dulu, dia pernah beritahu saya dulu dia punya bil lebih kurang dekat 70,000 rasa. Sebulan lah. Sebulan. Tapi bila buat IPC ni, run dengan sistem baru ni, dia punya bil dekat blok B saja rasa dekat 40,000 kan. 40,000 Dia dah lah. reduce dalam 30% itu, 30-40%. Okey, apa untuk pengalaman saya lah kan, sebagai installer untuk sistem chiller system dekat pos IPC Shah Alam. Okey, first thing kita sebagai kontraktor lah. First apa yang kita concern pasal masa lah kan. Time masa. lah, time. Maksudnya dari segi kita nak install method of installation lah. Macam mana kita nak install ducting lah. So sekarang ni before ni biasa kita install pakai conventional duct, means GI duct lah. And then so untuk post IPC Shah Alam kita pakai fabric duct. Okay, so based on timing for sure lah memang jimat masa lah. Sebab dia punya method of installation just pasang macam pasang lansir lah. So easy to install lah. Okay, berapa lama pasang tu? Ada berapa lama fabric duct saja? Okey, roughly saya pun dah lupa dah 2 tahun kan. Lebih kurang 2 lama minggu. Dah lama baru korek balik. So lebih kurang 2 minggu saja. Beza kalau GI duct pasang GI duct dengan pasang fabric duct minimum pun sebulan untuk install. Kalau GI duct So dia punya beza masa tu dekat sebulan beza Yes. Macam mana dia operation dia kat sana? Okey, dulu masa first kita TNC kan. Okey, dulu kita set temperature 21 ke 23 lah masa tu. So masa tu memang for sure lah dia orang pakai jaket lah sebab sejuk kan. Menggigil lah. Menggigil lah tu. Lepas tu kita tukar set point kepada 24 ke 26 lah. So means dia orang just nak comfort lah, nak comfort lah untuk buat kerja. Maksudnya dengan cooling load factor 71 tadi dia mampu sejukkan sampai 21 lah. Boleh, tak ada masalah. Untuk operation dia orang just run 4 biji je issue. Daripada 8. Daripada 8 dia orang just run 4 biji. Okay, means pakai satu sistem lah. Satu set lagi tu. Dalam cooling load factor 71 bagi 2 jadi 30 lebih tu, 35. So lebih kurang ingat dalam 40 minit dah dapat achieve set point. So good lah, bagus. Kita orang sebagai kontraktor kan. Okay, biasa kalau pakai GI duct ni kan kita kena balance balik dia punya CFM. So nak kena balance dia punya dia punya airflow lah. Balancing buat balancing. Nak kena balance balik. So untuk pakai fabric duct ni okey lah sebab memang dia supply distribution yang sekata kan. So tak ada isu lah pasal benda ni. Okey, lagi soalan ni daripada Cik Kamarus. Kamarus tanya fabric ducting tak perlu buat balancing kan? Perlu buat balancing tak Cik Wan? Fabric ducting. Okey, sekarang ni kan komponen untuk ducting. First dekat dengan air issue lah kan. Dekat air issue kan ada supply return, kita panggil dia punya header lah. Supply return header untuk ducting.
Okay, and then lepas dia header kita akan connect dengan fabric duct. Okay, so dekat header tu memang kita orang Ada ada buat input, balancing lah, sebab kita orang nak tahu apa dia punya CFM keluar masuk berapa kan. Means kita nak kena follow kita punya design lah, berapa CFM masuk, berapa CFM apa tu supply dengan return balik lah, return air tu. Betul. So kita just balancing the airflow dekat area header saja, header duct tu, ducting. Dekat header duct lah. Tapi taklah macam kalau di GI duct dia banyak diffuser. Setiap diffuser kita kena buat balancing kan. Itu memang susah sikit lah, susah. Memang susah lah. Bukan susah sebab sikit kita lah nak kena balance system kan. Lagi-lagi area yang besar. Memang susah lah, susah sikit. Apa tu, ada soalan lagi ni, dia tanya. Fabric duct ni kena servis berapa tahun sekali? Fabric duct ni nak kena servis berapa tahun sekali? Berapa tahun sekali? Okey, Cik Wan. Setakat ni setakat ni dah operation 2 tahun. Dia tak pernah buka servis pun. So macam mana Cik Wan, perform lagi ke ducting? Ducting perform lagi? Okay, ducting still achieve set point. So still perform lah. So tak payah cuci lah. Tapi better cuci lah kan, betul tak? So nanti kita Tapi biasa ingat 2 tahun tu tak payah cuci lah kan. Dan lepas tu mungkin sebab kita tengok bersih balik. lagi kan. Sebab kalau jaga filter, saya rasa bersih lagi. Kalau saya personally lah, kalau macam dari segi cost, tadi yang Cik siapa tanya tadi, Cik Nash tadi. Sebab kita nak tahu total sistem. Sebab fabric duct, dia jimat dari segi pemasangan. Dia pemasangan dia mudah. So Cik Wan kena bandingkan fabric duct siap pasang dengan GI duct siap pasang. Sebab kalau klien tanya dia nak tahu total cost. So dari segi total cost ni mana lagi sama ataupun mana lagi jimat? Pandangan personal Cik Wan lah. Bukan pasangan daripada syarikat lah. Mungkin personal Cik Wan sendiri kan. So pakai fabric duct boleh jimat dalam 30% lah. Oi, banyak tu. Banyak. 30% banyak tu. Sebab banyak kita tengok based on kita punya output lah kan. Fabric duct sampai ke tapak selepas order berapa lama? Fabric ducting nak sampai ke tapak ni, soalan ni saya jawab lah kot fabric ducting nak sampai ke tapak selepas order berapa lama? Cik Wan dulu order lama tak? Sebulan? Saya jujur lah kan. Saya ingat 2 bulan kot kan, betul tak? Lebih kurang kot. Sampai 2 bulan? Atau sebulan setengah. Sebulan setengah ikut KPI kita Cik Wan, sepatutnya dalam 1 bulan ataupun 3 minggu sepatutnya boleh sampai selepas confirmation order. Confirmation order. Dia selalu jadi lambat, tak confirm, order panjang, tu jadi lambat. Tapi kalau confirm, firm, paling cepat kita boleh deliver kat site dalam 3 ke 4 minggu. Boleh sampai kat site. Sebab kita hantar pakai air freight. Daripada Czech Republic, kita hantar pakai kapal terbang. Tempoh masa dipasangkan untuk IPC. Tempoh masa untuk fabric duct kot. Cik Wan, berapa lama pasang fabric duct ni? Sebulan dah? Hari 2 minggu lah. Siap semua. Oi. Power. Cepat lah kan. Sebab hari tu pun memang kejar masa. Betul. Saya setuju. Hari tu tekan kita kat tu. Nak cepat kan? Nak siap cepat. Ashraf dah tekan tu. Kita ikut klien. Klien nak cepat. 2 minggu Aircon cooling capacity 900 ton 2 minggu Tapi dia ada sikit GI duct lah kan tadi. Dia ada GI duct tapi GI duct tu kita dah standby pasang semua lah. Means installation untuk fabric duct sahajalah. Ambil masa 2 minggu. Fabric duct saja 2 minggu je cepat lah. Memang cepat tu, bukan cepat sikit tu. Tuan Nash ada tanya, install fabric ni perlu increase static issue tak? Macam mana penggunaan static tu? Lagi tinggi ke lagi rendah berbanding GI duct? Kalau ikutkan fabric sepatutnya lagi rendah. Tapi untuk static tu kita maintain ikut standard manufacturer punya. Kita tak ubah. Okey. Kalau ikut sebab distribution dia kita combine 2 issue ke 1 duct. So kita maintain dia punya static pressure. Kita tak reduce. Kita reduce untuk cooling factor je. Okey. Sebab saya rasa masa kita nak order, Cik Wan order tu pun hari tu kita ada bincang kan Cik Wan, static pressure tak silap saya lah. Kita ada discussion berapa kita nak order sebab issue ni custom made kan Cik Wan? Yes, betul. Kita ada propose kita ni lah. So maksudnya kalau yang fix, mungkin Cik Tuan Nash tanya yang fix punya ready made punya issue. Kalau sebenarnya untuk fabric duct kalau ada willing nak reduce, saya rasa boleh reduce, tak ada masalah.
Tapi sebab kita ada minimum static pressure lah untuk inlet ke fabric, tapi tak tinggi lah. Boleh Tuan Ash, kita boleh reduce. Dia ada soalan daripada Cik Kamarul ni, macam mana kita boleh rendahkan cooling load factor bila guna fabric duct. Contoh kalau guna 100, sebabkan fabric duct kita guna 50. Dia cakap tadi, dia tanya macam mana kita nak tentukan cooling load factor tu. Kalau ikut calculation atau study saya tengok kita boleh reduce 30 ke 40% daripada HV punya standard. Contoh untuk building kita ambil office lah, office normal 70, 65 ke 70. Betul? Kita boleh reduce 30 ke 40% daripada HV punya standard. Kita ambil rule of thumb macam tu lah. Sebab tak ada mana-mana jadual lagi yang keluar untuk fabric duct ni. Nanti Prioda keluarkan table baru lah. Mungkin Prioda boleh keluarkan satu table baru. Kalau 50% tu mungkin terlalu rendah. Kita pun nak untuk safety factor. So saya setkan 30 ke 40%. Cik Ashraf dah jawab. Apa beza fabric duct dengan GI duct? Kenapa dia macam bagus sangat bunyi dia? Jangan kamu member cerita terang-terang orang lain dah tahu. Tak ada, memang beza sebab kalau kita tengok rigid duct dia punya diffuser kita susun untuk warehouse setiap 2.5 meter, setiap 3 meter untuk distribution. So spot-spot diffuser ni yang betul-betul bawah diffuser ni dia akan betul-betul sejuk. Tapi luar sikit 2 meter atau 3 meter dia akan kurang sejuk. Dia spot, cooling. Bila fabric duct, the whole fabric tu is diffuser. So memang dia akan distribution dia semua total area dalam satu bilik tu. Dan dia punya airflow ataupun cooling yang turun tu daripada atas, bukan daripada bawah. Bila diffuser ni, dia spot, dia airflow dia tinggi. Cooling tu akan ke bawah dulu, baru dia naik ke atas. Tu beza dia. Betul-betul, saya setuju. Macam seolah-olah macam kita mandi kot. Mandi udara sejuk daripada atas kan. Kalau GI duct tu dia tembak ke bawah, dia naik atas kan. Betul. Yang ni dekat udara sejuk tu memang daripada atas, dia distribute even terus turun ke bawah. Mungkinlah. Saya rasa faktor tu lah dia menyebabkan aircon tak payah pakai besar-besar. Okay, ni daripada Cik Sal ni, from Sal. Wakil dari konsultan fire protection untuk bomber requirement macam mana? Ni saya jawab lah. Kita dah dapat untuk fire approval, kita dah dapat surat daripada bomber yang barang kita tak perlukan fire rated standard sebab kita run bawah ceiling. Kita punya fabric duct punya standard up to fire retardant. Kita pun ada surat daripada bomber dah. Bagaimana menentukan outlet yang sesuai? Okey, outlet ni tadi kita gunakan software. Kita gunakan berapa jarak dia, berapa nak ketinggian dia, kita tak ada suka-suka buat lubang. No. Kita ada software, ya. Cik Serpiko. Cik Wan ada akhir kata? Apa nasihat kepada kontraktor lain? Boleh patut cuba ke? Okey, sebagai kontraktor kan. Okey, so untuk projek IPC for Shah Alam pun ini kira first time lah saya pakai fabric duct. And then second tu saya pakai IPC saya pakai fabric duct dekat IPC post KLIA lah. Yang tadi Ashraf cakap tu. So fabric duct ni kita boleh ambil sebagai reference lah. Reference untuk kita punya cooling load lah. Betul tak? Sebab kita pun based on experience lah kan. Based on experience kita boleh set cooling load yang lagi kecil lah. For future project lah. Let's say kalau kita pakai fabric duct lagi lah. So lepas kita berani lah nak pakai. Lepas ni kita guna 40 atau 50 ya berani? Kita berani lah kan sebab kita pun based on pengalaman kan. So kita ada pengalaman tu kita berani lah.